Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan siri kuliah Maghrib. Jadi malam ini insya-Allah kita mula dengan membaca satu muka surat daripada surah Al-Baqarah. Kita mula. Itu ayat 30 tak silap, tak apalah baca. Ayat 30, wa iz qala rabbuka. Muka surat apa? Muka surat 6. Boleh kita baca pelan-pelan dulu sebelum kita masuk pada hadis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا
إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kat situ dia susah itu sebab dia tak ada sukun kan. Dia bari dia susah. Hadhihi syajarata fataku banyak kan. Kan sambung. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
Ayat ni cerita tentang sejarah manusia, sejarah awal manusia di muka bumi, kan? Iaitu kisah Nabi Adam alaihissalam, kan? Bila mana Allah ceritakan kepada malaikat bahawasanya dia akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Akhirnya malaikat pun kata apa? Pasal apa ni buat manusia ni, mereka ni nanti buat huru-hara ni, tumpah darah, kan? Kemudian Allah beri ikram, kemuliaan kepada Nabi Adam sehingga minta kepada para malaikat untuk sujud memberi penghormatan dan ditempatkan Nabi Adam di syurga. Boleh makan, nak makan apa pun tak apa, nak apa tak apa, tapi cuma satu pokok jangan duk tebiang. Akhirnya berlaku pelanggaran, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Itulah tempat asal yang tempat sebenarnya bagi manusia. Sebab Tuhan kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di bumi. Hanya di bumi, kan? Dan akhirnya last sekali taubat Nabi Adam, dia kata fatalaqa Adam min rabbih kalimat, kan? Tuhan berikan kalimah tu apa dia? Iaitu ayat dalam surah Araf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat tu mana Nabi Adam bacalah doa tu, akhirnya fataba alaih, Tuhan terima taubat daripada Nabi Adam. Baik, mari kita masuk pada muka surat (281). Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi muttasilin ila al-muallif qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ini riwayat yang ni lah. Kalau nusrah yang asal walan yushaddad dinu illa ghalabah. Dan riwayat yang lain walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah al-qasda tablughu. Baik, ini hadis yang penting, iaitu hadis yang Nabi ceritakan tentang agama itu mudah. Agama Islam itu mudah. Nabi sebut inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dia kata mudah, tak payah. Baik, kita tengok apa daripada hadis ni, apa yang nak cerita. Baik, masih lagi dalam topik al-iqtisad fil ibadah, iaitu bersederhana dalam ibadah. 2 minggu lepas kita temui hadis yang menceritakan tentang 3 orang lelaki yang bertandang ke rumah isteri Nabi SAW. Mereka nak tanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Lalu diceritakan satu-satu, akhirnya selesai saja. Mereka pun sembang sama mereka, kita ni pakai tak ada apa. Nabi terapa tak berdosa, maksum. Macam tu sekali ibadah dia. Aku kalau macam ni, aku nak bawa sembahyang sepanjang malam, tak mau lena. Hak seorang ni aku nak puasa sepanjang tahun.
Seorang lagi, aku tak mau kahwin dah. Lalu Nabi jumpa mereka. Maksud, apa sembang begian-begian kau? Dia kata apa? Aku ni orang yang paling bertakwa sekali. Aku ni orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku semayang, aku tidak. Aku puasa, aku buka. Aku juga berkahwin. Maka itu panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita bahawasanya agama itu pertengahan. Dia tak terlalu ekstrim melampau dan dia tak terlalu cuai, tengah-tengah. Cuai ni kita kata apa, hele-bele kan, lebih kurang. Baik, hadis malam ni Nabi kata apa? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Sambung lagi, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang mengetatkan agamanya melainkan agama itu akan menewaskan dia. Kan? Maksudnya apa maksud ni? Kita Islam itu mudah. Kalau seseorang tu terlalu mengetatkan, berlebihan, melampau, terlalu mendalam sangat dalam urusan agama, dalam amalan agama, sekali lepas tu dia lah kalah gitu kan. Kan? Lagi berhenti gitu kan. Kan? Mula-mula semangat ni tak nak kata, orang buat semua ni. 2-3 hari tak larat dah, kalah gitu kan. Semangat Zat. Sebab apa? Dia terlalu bersangatan sangat, terlalu berlebihan. Macam tadilah kalau cerita 3 lelaki tadi, kalau aku tahu aku nak apa? Sepanjang malam aku bangkit. Tak lena 3 hari lepas tu gedak dah, pakai bila-bila gedak dah. Kan? Aku tahu teruk banyak tu. akan tewas. Baik. Tu orang kata apa? Tidak ada seorang pun yang mengetatkan urusan agamanya kecuali akan tertewas. Kan? Tidak ada seorang pun yang mengetatkan agama melainkan agama itu akan menewaskan. Dia buat kurungan. Tidak ada orang yang memaksa diri melakukan ibadah yang dia tidak mampu melainkan dia sendiri akan meninggalkan ibadah itu. Mana buat semangat tu kan. Balik dengar ceramah ataupun motivasi, mana semangat semua ni. Polos semua-semua. Kan? Dengar orang cerita kelebihan baca Quran began-began. Aku hari ni kena bawa 5 juzuk, semangat ni kata. Seminggu aku nak khatam. Hari pertama okey lagi 5, hari kedua okey lagi, hari ketiga suara tak ada dah. Kan mula gitu. Lepas tu tak ada. Kan mula tak apalah, kurang sikit dah 3. Kan. Main kebat boleh 1 pun tak apa. Tak ada seminggu nak boleh sebaris bergegah. Sengak tu. Tunggu terbang semangat lah, mula pula. Kan? Yang penting agama ialah apa? Benda itu berkekalan walaupun sedikit. Adwa muha wa inqalla. Baik. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Kalau siapa yang berlebihan dan syarah hadis kata apa? La yata'ammaqu ahadun fil a'mali ad-diniyah. Tidak terlalu mendalam, tidak mendalam. Mendalam itu apa? Sungguh-sungguh berlebih-lebihan dalam amal agama, kecuali dia akan lemah, akhirnya terhenti amalannya. Sama ada berhenti terus semua ataupun mula tinggal sikit. Rasa apa? Cemui. Rasa apa? Jemu. Rasa penat. Kan? Jadi Nabi nak ajak sini supaya apa? Bersederhana dalam apa jua lah. Kalau secara umum apa jua benda, sederhana. Sederhana. Okey, baik. Kemudian Nabi sebut lagi fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, apa maksud sadad? Ikut-ikut kalau terjemah tu fasaddidu, maka perbetulkanlah. Tapi dalam syarah hadis sebut as-sadad itu dengan makna tawassut. As-sadad dengan at-tawassut. Tawassut maksud pertengahan. Pertengahan maksud apa? Sederhana. Fasaddidu, bersederhanalah. Lazimi bersederhana. Mana tidak melampau dan tidak lebih kurang. Di tengah-tengah, tak berlebih-lebihan dan tidak buat lebih kurang. Tengah-tengah. Fasaddidu, bersederhanalah. Kemudian waqaribu, hampirlah. Maksud apa? Dan hampirilah.
Mana hampirilah kepada kesempurnaan. Mana kalau kamu memang dah tak boleh buat yang paling sempurna, buatlah kurang-kurang yang dekat-dekat nak sempurna. Betul-betul waqaribu, buat mana yang sebolehnya, sebaiknya, walaupun tak sampai tahap paling sempurna, tapi usaha buat yang paling terbaik sekali. Jangan bila kita tak sempurna tinggal langsung, tidak juga. Dalam kaedah kata apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kuduk cadang, kalau aku pergi derma ni 1,000 kan, selut-selut pokok kan, contoh tak ada 1,000 dah RM1,000, tak jadi lah RM1,000 tak jadi. Cuma duk biasa pergi 1,000, tinggal ada RM1,000. Maka ketika itu tetap bagi walaupun sedikit. Ada juga kaedah kata apa, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang ada kelapangan, kemudahan untuk buat, dia tidak akan tergoda disebabkan kita kesukaran untuk buat yang lain. Kan, nak bagi 1,000 contohlah kan, tak mampu tu, kesukaran, yang boleh RM1, maka berilah RM1 tu. Kan. Lagi contoh ada apa lagi? Contoh tangan kita kudung dekat ni saja, nak buat sempurna boleh tak? Tak boleh. Jari tak ada dekat lengan je, habis tak kena ambil wuduk kan. Dah tangan tak ada, tak cukup sempurna, tak payah basuh tangan. Adakah macam tu? Tak boleh buat semua, buat yang sebahagian. Mana yang boleh. Dengan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Maka waqaribu, cuba buat yang hampir kepada sempurna. Sekiranya tak dapat, lakukan dengan sempurna. Kalau sebut basuh tangan, kalau di sini mesti kena basuh lagi, ada baki kan. Kalau kata dekat sini dia nampak bongoi tu, kena basuh lagi tu ni, sebab masuk dalam had wajib lagi. Kalau potong macam ni, ketika itu tidak wajib lagi. Disebut sebagai zahabul mahal, tempat telah hilang kan. Tempat dah tak ada lah, nak buat apa lagi kan. Selagi ada tempat kena buat lagi. Tangan tak ada, nak buat macam mana ni? Dah tak payah basuh pada situ, habis tak payah buat semua dah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur kan. Okey, baik. Tu waqaribu. Yang kita ada tanya dan hampirilah kesempurnaan jika tidak mampu melakukannya dengan lebih sempurna. Nak buat, kita kata nak buat paling kemas sekali kan, tak boleh. Buat sekadar mana yang boleh. Baik. Kemudian disebut wa abshiru, dan bergembiralah. Pernah masuk terjemah, bergembiralah dengan pahala walaupun sedikit. Kan? Bergembiralah dengan pahala walaupun amalan tu sedikit saja. Kan? Gembira dengan pahala yang dijanjikan di atas amalan yang berterusan walaupun sedikit. Dalam syarah hadis dia kata wa abshiru bis thawab, bergembiralah dengan pahala alal amali daimi, di atas amalan yang berterusan, yang konsisten. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit saja. Bergembiralah. Baik. Jadi Nabi sebut fasaddidu, bersederhanalah. Wa qaribu, usahalah, cuba hampiri untuk buat yang sempurna. Kalau tak dapat sempurna pun hampir sempurna. Kemudian bergembiralah dengan pahala yang dijanjikan. Baik, selesai dekat tu. Kemudian sambung lagi wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljah. Dia kata serta mintalah pertolongan. Wasta'inu, minta pertolongan kan. Kata ista'inu juga kita sebut dalam sembahyang kan, dalam Fatihah dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Ini surah Al-Fatihah. Antaranya surah Fatihah juga dikenali dengan as-salah. Nama surah Fatihah juga dikenali sebagai as-salah. Sebab dalam hadis qudsi Allah kata qasamtu as-salata, aku bahagikan solat ni, mana Fatihah ini kepada dua bahagian, Tuhan dan juga yang hamba. Bahagian Tuhan mana?
Bismillahirrahmanirrahim, cerita tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin, satu bahagian mana tu? Ketuhanan. Ar-Rahmanir-Rahim, ketuhanan lagi, kan, tentang Tuhan. Maliki yaumiddin, tu bahagian apa? Tuhan juga kan. Tapi mai hamba tu nah, iyyaka na'budu, kan, kita pula tu. Mana surah Fatihah ni ada apa? Hak Tuhan, juga ada yang hamba. Seringkas itu, kan. Dia sebut apa? Iyyaka na'budu, akan dikau kami abdi diri. Kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in. Kalau kita rosek tafsir, sebab apa didahulukan dengan apa? Na'budu dulu, sembah dulu, ibadah dulu, baru minta tolong. Sebab apa tak minta tolong dulu baru ibadah? Kan? Mana jadikan apa? Ibadah itu sebagai wasilah. Ibadah ni mana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Bila kita dekat, baru mudah nak minta tolong. Nak minta tolong tentang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling besar, iaitu minta hidayah. Jadi di sini wasta'inu, minta pertolongan bil ghadwati. Ghadwah, waktu bila ghadwah, mana mintalah pertolongan melakukan amalan dengan mengerjakannya di waktu pagi. Mana lakukan ibadah di waktu pagi. Kemudian warauhati, di waktu petang, wa syai'in minad duljah, dan sedikit waktu di akhir malam. Mana apa? Wasta'inu mana apa? Minta pertolongan, iaitu dengan kita melakukan ibadah ni. Waktu-waktu, dia ada waktu-waktu je, bukan 24 jam kan. Ada time-time dia. Antaranya waktu apa? Pagi, petang, akhir malam. Mungkin waktu itulah waktu yang kita agak cergas. Pagi cergas kan? Oh, cergas. Petang, mungkin ada waktu dah, kita cergas. Malam, akhir malam, tidur bangkit, cergas. Mana buat ibadah dalam keadaan cergas. Itu dia nak ajak pada hadis ini. Bukannya straight je, nah, mana apa? Lakukan ibadah di waktu-waktu yang cergas. Lebih bersemangat, menyebabkan kita tak jemu. Baik. Kemudian sambungan hadis ni dia kata apa? Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu, macam tadi juga, wa qudu wa ruhu wa syai' min duljah al-qasda. Al-qasda tablughu. Akhirnya Nabi tutup al-qasda. Al-qasda daripada maksud apa? Alzimu al-qasda, lazimi bersederhana. Al-qasda pertama dengan maksud sederhana, kan kita masuk bab tajuk iqtisad dengan maksud sederhana. Al-qasda, Nabi kata al-qasda, lazimi bersederhana. Al-qasda tablughu. Al-qasda yang kedua maksud apa? Matlamat, pasti kamu akan sampai kepada tempat tujuan kamu. Kan? Kalau semangat Allah buat semua, dah tak sampai pun, letih itu berhenti itu, tak sampai kepada pengakhirannya. Tapi cara dia ialah apa? Relax, sederhana, pelan-pelan, akhirnya bergerak, akhirnya sampai juga. Dia kata apa? Al-qasda tablughu. Perbetulkanlah cara beribadah dan bersederhanalah melakukan kepada yang hampir sempurna di waktu pagi, petang, dan di suatu waktu di akhir malam. 3 waktu yang disebut dalam hadis tersebut. Lakukanlah dengan sederhana, itu al-qasda. Lakukanlah dengan sederhana, al-qasda tablughu, tentu akan sampai kepada tujuannya. Sedap ayat last ni, al-qasda, al-qasda, al-qasda tablughu. Baik. Kemudian kita tengok apa? Pengajaran hadis. Apa yang kita dapat daripada hadis ni? Kalau dalam naskah yang asal Riyadhus Shalihin, dia ada panjang lagi, sebab sini dia ringkaskan ambil poin pentingnya, lepas tu buat syarahan. Lematan yang asal Imam Nawawi bin syarahkan lagi, maksud wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'un minad duljah. Imam Nawawi kata apa? Wa ma'nahu ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nashatikum wa faraghi qulubikum. Itu maksud dia. Halaskan itu wasta'inu
bil ghadwati wal rawhati wa syai'in ataupun wa syai'in minad duljah. Mana ista'inu, lakukan, minta pertolongan dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan dengan amalan fi waqti nasyatikum, pada waktu cergas. Daripada tadi kita sebut tadi kan, pada waktu yang cergas. Wa faraghi qulubikum, hati lapang, hati tak serabut. Mungkin waktu pagi, akhir malam, di waktu petang, waktu relax, bukan waktu kalut duk kerja kan, orang duk fikir macam-macam. Sebab apa? Sehingga kamu dapat merasai kelazatan ibadah tersebut, tak jemu, akhirnya akan sampai kepada maksud daripada ibadah tersebut. Tu. Baik. Dia kata apa? Pengajaran yang pertama, Allah amat suka terhadap hambanya yang melaksanakan amalannya secara berterusan menurut kemampuannya kerana taat kepada Allah. Mana antara amalan yang disukai oleh Allah, amalan yang adwamah, amalan yang berterusan, yang tak terbutui, walaupun benda itu benda sedikit saja tapi berterusan. Tu sebut tadi. Maka cara-cara untuk berterusan macam mana? Macam mana cara nak berterusan? Iaitu bersederhana, ya. Dan yang keduanya, pilih waktu yang cergas, pilih waktu yang cerah. Seronok kan? Waktu lapang, rasa baca, kalau Quran tu baca rasa seronok kan. Pilih waktu. Jadi dua di sini. Yang pertama cara dia adalah sederhana, dan yang keduanya adalah pilih waktu yang sesuai untuk jadikan amalan itu konsisten. Yang kedua, kita juga digalakkan menjalankan amal ibadah di waktu yang ditentukan dan di waktu segar dan cergas, sama ada siang ataupun malam. Mana pilih waktu yang kita dalam keadaan cergas, segar, menyebabkan ibadah itu rasa seronok. Itu daripada hadis tadi. Hadis yang kita pelajari iaitu innad dina yusrun, agama itu mudah. Jangan susahkan dia, jangan sulitkan dia. Sebab kalau kamu sulitkan dia, kamu tewas. Kamu akan tewas kalau kamu sulitkan dia. Kalau kamu tak sulit, terus boleh bergerak. Baik, kita akan berpindah kepada hadis yang berikutnya. Dan itu kita dah nak tengok. Okey, ini lebih kepada kisah. Okey, wa an Anas radhiyallahu anhu qala دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas kata, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Mana satu hari masuk Nabi ke dalam masjid. Satu hari Nabi masuk masjid. Bila masuk Nabi, fa idza hablun mamdudun, tiba-tiba nampak tali tu sedap, tali terentang. Kan tiang tu ada tali duk ikat gitu. Kan dia bubuh tali jerat kan, tali timba tu kan, ikat kat lembu kan, dia kata kan masuk tali pula. Dia kata apa? Fa iza hablun mamdudun baina sariyataini, ada pun satu tali yang apa terbentang, tarik di antara dua tiang. Nabi bertengok ini tali apa pula dah kan. Kalau kita masuk lagi nampak jalan-jalan merah, kita faham lah musim lah kan. Itu kan tali, itu kawasan larangan masuk kan. Lalu Nabi kata apa? Ma hadzal hablu, tali apa ini? Lalu orang ramai pun para sahabat jawab, qalu hadza hablun li Zainab, tali ini milik Zainab. Zainab apa ni? Dalam syarah dia kata Zainab binti Jahsyin. Ni tali dia punya ni, duduk ikat buh kat tiang, dua tiang. Buat apa? Fa iza fatarat ta'allaqat bihi,
Bila dia rasa tak larat, lemah, tak larat nak berdiri, dia pun menyendang ke tu tali. Oh, semayang Allah, buat sandang dekat apa? Tali relax kan. Di mana dia berpaut kat apa? Kat tali sebut. Punya semangat apa nak semayang kita. Tidak kan. Dia bangkit semayang kok. Tak apa, sandang sikit kan. Boleh paut kat tali tersebut. Mana faiza fatarat ta'allaqat bihi. Bila dia rasa lemah, lalu dia pun bergantung, berpaut pada tali tersebut. Lalu Nabi kata apa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hullu, rungkaikan tali tersebut. Hullu tu apa? Rungkaikan. Bukalah tali tu. Sebab apa? Li yusalli ahadukum nasyatahu, agar seseorang solat ketika mana dia cergas. Nasyat maksud apa? Cergas, kuat, segar. Fa idza fatara, bila mana rasa tak larat, futur ni masa nak berhenti, tak larat, lemah dah, falyarqud. Falyarqud maksud apa? Hendaklah dia tidur. Dah tak larat tidur, bukan kau duk paut lagi kan. Apa Nabi nak ajak sini? Iaitu sembahyang di waktu cergas. Bila tak larat, rehatlah dulu kan. Tak perlu dipaksa-paksa sampai kena ikat. Saya takut main ekstrim ni kan, kalau tambak aku nak tambak kat tiang sampai aku tak jatuh. Oh, tu lagi tu punya semangat kan. Jadi Nabi ajak apa? Sederhana. Sebab Nabi sebut wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau seorang tu agak ketat kan, sulitkan urusan agamanya, akhirnya dia akan tertewas. Akan tertewas. Baik, ini daripada terjemahan hadis ini kita dapat kisah tali yang terikat di masjid di antara dua tiang. Nabi tanya tali apa ni? Dia jawab tali Zainab. Dia bila tak larat dia duduk. Kita habiskan secara pantas pengejaran hadis. Betul-betul ya. Baik, yang pertama, Islam adalah agama rahmah dan mudah. Islam adalah agama rahmah dan mudah. Islam tidak menghendaki umatnya menjadi sengsara. Mudah kan? Yang kedua, harus bagi lelaki dan perempuan mengerjakan sembahyang sunat dalam masjid. Laki okeylah. Juga dalam syarah hadis Dalilul Falin sebut juga orang perempuan ni boleh sembahyang sunat di masjid. Orang lelaki dalam masalah kan. Tapi di sini sebut juga harus bagi lelaki dan perempuan mengerjakan sembahyang sunat di dalam masjid. Faham daripada mana? Faham daripada apa? Pengakuan Nabi. Nabi tak larang Zainab sembahyang dekat masjid. Kalau kita ni tali apa ni? Oh, ni tali Zainab. Oh, pandai-pandai pula demi orang perempuan sembahyang masjid ni. Oh, boleh. Nabi tak kata tu. Nabi suruh buka je tali tu. Okey, sembahyang lagi cergas. Kan? Mana Nabi tak ingkar. Nabi tak ada larangan. Sebab Nabi bila ada benda itu bercanggah, dia terus Nabi akan tegur. Yang ketiga, orang yang berpuasa hendaklah bertindak menghapuskan kemungkaran. Mana sifat Nabi kat dia, tengok benda ni tak bagus ni, tak sesuai buat macam ni, buat apa macam ni kan. Akhirnya Nabi suruh apa? Buka terus tadi. Ini antara sifat orang yang berpuasa Nabi. Dia tak biar tak apalah, nak sandak pun tak apa, walaupun benda tu tak bagus kan. Akhirnya Nabi suruh menghapuskan terus. Saya pesan kat dia jangan duk sandak lagi. Tak kata gitu. Buang kesan-kesan yang boleh membawa kepada sandak. Apa dia? Tali tu so buang tu. Di mana cabut benda yang boleh mendorong kepada melakukan benda yang tak sepatutnya. Hampa jangan pergi kat karaoke tu tak bagus. Tu satu okeylah tu. Tapi tutup tu. Ni tu kan. Ini benar. Pendekatan Nabi SAW. Baik, nombor 4. Makruh bersandar atau berpegang pada sesuatu di waktu sedang mengerjakan sembahyang. Sembahyang apa? Ada sandar ke tiang. Allah. Relax kan. Hukum ni adalah makruh. Kemudian 5. Kan? Ataupun dia sebelah ni duduk kat dinding, duduk tepi sekali lega aku duduk tepi sekali. Cipu duduk siap kan. Makruh kan. Pilih kat dinding tepi sekali kan. Mayang pula tarawih tu imam pula import benda tu baca dalam panjang kan. Masuk-masuk masjid tu nampak semua pakai pilih dinding kan, pasal apa kan. Okay. Mana kalau tak larat duduk boleh sembahyang sunat kan. Boleh duduk. Okay, nombor 5, ibadah hendaklah dikerjakan secara sederhana.
Apa maksud sederhana? Tak keterlaluan. Tak terlalu elek-belek. Kita ingat, oh tak boleh keterlaluan, buat lebih kurang tak apa, tak boleh juga. Bukan maksud sederhana tu buat lebih kurang. Mana maksud sederhana? Tidak keterlaluan dan tidak pula cuai. Dilakukan di waktu tubuh badan segar dan cergas. Tadi kan dua benda lah. Pertama sederhana, yang kedua waktu yang cergas. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi nasihat kepada para sahabat supaya beribadah dengan cara yang baik. Kita tengok macam mana pesanan Nabi. Nabi kata apa? Liyusalli ahadukum nasyatahu, agar seorang sembahyang waktu dia cergas. Nabi kata kalau tak larat, pergi tidur dulu. Kan? Kemudian nombor 7, Islam melarang seseorang itu beribadah secara berterusan sehingga hilang tenaganya. Tu. Baik, sekadar tu pada malam ini dua hadis daripada bab al-iqtisad fil ibadah. Sekadar tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.